Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadakumul maut lidhurrin asabah fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali di antara kamu berangan-angan akan kematian disebabkan mudarat yang menimpainya. Jika sekiranya dia terpaksa juga buat, maka hendaklah dia berkata, ya Allah, hidupkanlah aku ini selagi mana kehidupan itu baik untukku, dan matikanlah aku selagi mana mati itu baik untukku. Hadis muttafaqun alaih. Dekat sini ada satu cerita tentang Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita Imam Bukhari ni seorang yang hebat. Pun orang yang macam ni satu ketika Allah SWT uji. Imam Bukhari pernah belajar dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Waktu zaman Imam Ahmad bin Hanbal, dia ada satu masalah. Masalah apa? Dipanggil masalah khalqul Quran. Mu'tazilah terlampau kuat sangat. Dia mengatakan antara akidah yang dibawa iaitu dia kata Al-Quran itu makhluk. Sedangkan akidah kita Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran ni kalamullah, dia qadim. Dia bukan hadis. Kata Mu'tazilah, dia kata Al-Quran itu hadis. Maknanya benda yang baru. Jadi timbul dekat situ. Antaranya Imam Ahmad pertahankan, Imam Bukhari pertahankan. Sebelum tu Imam Syafi'i pun pertahankan. Kebanyakan ulama-ulama yang pertahankan banyak masuk ke dalam penjara. Imam Bukhari pertahankan. Dia kata Al-Quran kalamullah. Tapi masalahnya ada sampai pengikut Hambali sampai satu tahap dia nak sucikan Al-Quran tadi, sehingga dia kata Al-Quran itu adalah qadim. Kemudian surat lembaran dia pun qadim, yang keluar daripada mulut kita pun qadim, semua qadim. Dekat sini Imam Bukhari tak puas hati. Imam Bukhari kata tak, Al-Quran dia yang qadim. Adapun bila duduk dalam masah macam kita ni, duduk embal, ini hadis. Suara yang kita kata, suara kita tu hadis, suara kita. Al-Quran tu asalnya qadim. Maknanya kalau kamu terlampau nak jaga tu, janganlah kamu fanatik sangat sehingga terkeluar, sehingga kamu qadimkan semua. Tak boleh macam tu. Imam Bukhari tegur. Bila Imam Bukhari tegur, dia orang marah. Bila dia orang marah, Imam Bukhari dihalau. Sedih Imam Bukhari bila dihalau tadi. Kemudian Imam Bukhari balik ke negara dia. Baliklah ke Bukhara. Sampai di Bukhara, orang sana pula nak kenakan dia pula. Kadang-kadang orang ni, dia tanya masalah. Contoh, dia tanya masalah kita, bukan dia nak tahu masalah tadi, saja dia nak kenakan kita. Ada jenis orang macam tu. Dia timbulkan soalan untuk kenakan orang. Dia bukan timbulkan soalan untuk dia tahu. Imam Bukhari dah daripada Baghdad dalam keadaan sedih, dia halau. Aku mentahkan akidah yang betul, tapi dia orang kata orang tak terima aku. Tak boleh. Imam Bukhari tinggalkan, pergi kat Bukhara. Sampai Bukhara, orang sana pula dia saja timbulkan soalan dia kata, wahai Muhammad, kamu cuba beritahu satu masalah. Dua orang budak daripada ibu bapa yang lain, dua orang bayi daripada ibu bapa yang lain, minum daripada susu kambing yang sama. Apa hukum dia? Sabit saudara susu ataupun tidak? Imam Bukhari kata sabit. Sedangkan masalah tu daripada susu kambing, bukan daripada susu ibu yang sama. Datanglah seorang ulama besar daripada mazhab Hanafi bagi tahu, wahai Muhammad, kamu bukan layak, kamu bukan ahli dalam masalah fiqh. Jangan kamu cakap bab ni. Kamu main cakap bab hadis ni. Kenapa orang nak kenakan kamu? Waktu tu disebabkan fatwa yang dia beri kat sini, orang halau dia. Kenapa? Bukan semua muhaddis ni tahap dia faqih. Kenapa? Itu masalah faqih dia mengkaji. Orang minum daripada susu ibu yang sama, ia sabit saudara susu. Tapi daripada susu binatang yang sama, tidak. Imam Bukhari terkeluar satu fatwa itu, membuatkan dia dihalau kat situ. Ada seorang amir, ketua dekat Bukhara tadi, dia minta, wahai Bukhari, wahai Muhammad, kalau boleh kamu ajarlah anak aku. Kamu datang tempatku, kamu ajar anak aku. Imam Bukhari kata, ilmu ni satu benda yang mulia. Siapa yang berhajat pada ilmu? Aku ke? Ataupun anak kamu? Bila anak kamu berhajat, kamu hantarlah anak kamu belajar. Kenapa kamu nak hina, kamu nak jatuhkan kehinaan supaya hadis ni pergi berjumpa dengan kamu? Kamu nak belajar hadis. Maka orang tu bagi tahu, tak apa ketua. Amir ni pun bagi tahu, tak apa. Amir ni satu gubernur, seorang gubernur. Tak apa, aku bawa. Dua orang anak dia dibawa berjumpa dengan Imam Bukhari supaya dia ajar hadis. Imam Bukhari pun okey. Cuma daripada Amir tadi dia bagi tahu dengan satu syarat, iaitu aku tak nak orang lain belajar sekali dengan anak aku. Aku nak anak aku saja belajar. Imam Bukhari kata ilmu untuk umum, bukan untuk khusus. Ilmu untuk umum, bukan untuk khusus. Kalau aku nak ajar kamu saja, tak boleh ajar orang lain, maka aku tak nak ajar. Kat sini dia dimarah. Dan sekali dia diusir daripada Bukhara tadi. Pergilah dia dalam perjalanan ke Samarkand, bawa diri
Ya, hari-hari last kita nak cerita tentang kesedihan. Hari-hari last keluar dia daripada Bukhara dan perjalanan nak pergi ke Samarkand, sampai di satu tempat nama Khartang. Kat situ ada saudara mara singgah dekat situ. Sampai pula Khartang, dia nak pergi ke Samarkand, orang bagi tahu Samarkand tak boleh terima kamu. Pula dah sedih Imam Bukhari rahimahullah taala. Sampai dia kata dia rasa dunia ni jadi sempit sangat. Dunia ni jadi sempit. Sehingga dia doa pada Allah, ya Allah, dunia telah menjadi sempit bagi aku, maka aku dah tak ada tempat dah. Ya Allah, jika baik kau ambil lah aku. Kita dengar kisah Sahih Bukhari, Sahih yang sampai orang sekarang orang timur, dan tidak ada kitab yang paling sahih, hadis yang paling sahih selepas Al-Quran melainkan Bukhari. Tapi kita tak tahu ujian yang dia hadapi, sehingga akhir hayat dia mati. Allah SWT ambil dia dalam keadaan dia sedih. Dia nak pergi, nak mempertahankan benda yang hak bukan senang. Kadang-kadang keliling ni dia percaya dengan benda-benda yang batil. Yang orang hak ni cakap, dia tak mau dengar. Sampai last sekali apa yang dia boleh buat? Dia merayu pada Allah SWT. Sehingga pada waktu tu orang seolah-olah macam boykot dia, orang ketepikan dia. Tapi Allah nak buktikan dia ni orang yang Allah SWT muliakan, maka kitab dia sampai sekarang dipakai. Bahkan hadis yang ada Sahih Bukhari, dengar je Sahih Bukhari, orang tu kata, dengar je Bukhari, hadis ni riwayat Bukhari, orang tu kata hadis sahih. Tak payah petikai kan. Tapi macam mana perjalanan yang dia lalui, sehingga dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jika mati ni baik. Kena tak dengan hadis? Iaitu kena tadi yang Nabi SAW ajar pada kita, kalau kamu tak tahan sekat dengan satu-satu musibah, maka jangan kamu minta mati tadi. Tapi kamu minta macam mana? Ya Allah, kamu doa pada ya Allah, jika kebaikan ini baik untuk aku, hidupkanlah aku. Ya Allah, jika mati itu baik untuk aku, maka matikanlah aku. Ini bagi orang yang tak tahan sangat. Nabi tak suruh kita, kalau kita tak tahan sangat dengan satu ujian musibah tadi, tak apa kamu bunuh diri. Tak ada, ini bukan cara kita. Sebab apa, selagi mana kita hidup dekat dalam dunia, setiap orang tu akan ada ujian dan musibah dia. Tambah lagi kita tengok, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang beriman apabila tertimpa musibah, maka terus dia ingat Allah SWT, kita ni milik Allah dan kita akan kembali pada Allah juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini orang kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini satu doa untuk orang mati, Ustaz. Tak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un satu perkataan yang digunakan untuk orang yang tertimpa musibah. Habis untuk orang mati satu musibah. Habis orang yang hidup pun kena juga musibah dia. Jadi orang yang beriman dia akan ingat bila terkena dia apa musibah, maka dia akan ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tuan-tuan demikian ada Allah SWT, boleh kita amalkan doa. Tambah lagi zaman sekarang ni zaman orang penuh. Sekarang ni hari ni orang bukan kisah sangat dengan sakit, orang kisah dengan kehidupan. Runsing orang berada dalam keadaan sedih, orang berada dalam keadaan risau, fikir, otak ni fikir, keadaan tekanan dan sebagainya. Cuma hadis ni dapat menghiburkan kita. Nabi SAW bagi tahu, kalaulah ada kerunsingan ataupun ada kerisauan ataupun ada kesedihan, kesakitan dengan bimbang, itulah asbab pengampunan dosa. Allah nak ampunkan dosa-dosa kita. Jadi